أعوذ من شر ما صنعت أعوذ لك بنعمتك علي وبغض بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Senajemahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Dapat lagi kita bersama-sama, Allah pilih kita untuk duduk dalam suasana ketaatan. Yang mana permulaan hari bagi orang Islam itu adalah maghrib. Permulaan harinya adalah maghrib. Dan sebelum waktu maghrib, ada satu waktu solat yang dinamakan solat wusta. Dan ini solat pertengahan. Kenapa? Kerana kedudukan asar. Asar itu kalau dikira, pada kedudukan dikira dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau dikira subuh lah, kita tidur bangun. Tapi kalau dikira dari kedudukan waktu solat, ianya kedudukan yang penutup. Dikira daripada zuhur, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kalau dikira daripada subuh. Tapi kalau dikira daripada waktu solatnya, asar ni adalah penutup. Yang ni maghrib itu adalah permulaan hari. Permulaan hari dia. Maka sebelum penutup, yang ni masuk penutupnya hari, maka di situ ada satu peringatan yang sangat jelas. Allah nyatakan dinisbahkan waktu asar itu dengan demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Demi masa. Ya, ini masa yang Allah peruntukkan kepada manusia ini, yang mana sifatnya itu adalah sifat yang kalau dilihat pada kedudukan masa, memang bukan milik kita lah masa. Dan kita tak boleh kawal masa. Dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan ni, perbahasan syarah hakikat kehidupan, kita mentafsir kehidupan bersandarkan kepada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kedudukan perbahasan masa ni kita bahaskan pada kedudukan pada fasa yang ketiga sifat wajib bagi Nabi SAW, iaitu fatanah, kebijaksanaan. Fasa fatanah, kebijaksanaan. Dalam hak waktu dan hak dalam waktu. Hak dalam waktu, kata Al-Imam Ibn Atta'illah As-Qadari rahimahullah ta'ala alaih. Dikaitkan dengan kebijaksanaan itu adalah apabila kita mampu melihat kedudukan masa pada kedudukan yang telah Allah garis pandukan pada kita. Bukan kita menyusun masa ikut kita. Sebenarnya masa ni disusun ikut waktu solat. Kerana itu adalah ibadah utama bagi orang Islam. Imanuddin, tiang agama. Jadi sebelum mengurus waktu-waktu yang lain,
Waktu yang utama yang hendak diurus adalah waktu solat. Dan waktu solat itu juga menentukan kedudukan hari kita. Bagi contoh maghrib. Maghrib ni kedudukan hari, permulaan hari bagi orang Islam. Masuknya maghrib, masuklah hari baru bagi orang Islam. Dia dikira dah maghrib tu dah hari pertama dah. Isyak, subuh. Subuh jadi pertengahan. Subuh ada dua waktu yang dijaga, subuh dengan asar. Sebab kedudukan dia boleh jadi pada kedudukan yang sama walaupun pada disusul waktu solat. Asar ni adalah penutup. Tapi kalau disusun balik kedudukan pada subuh, zuhur, asar jadi tengah balik. Tapi yang subuh tadi itu, kalau disusun daripada maghrib, isyak, subuh, dia akan jadi tengah-tengah. Dia akan jadi tengah. Kalau dikira tidur, dari tidur masa kita, saat kita tidur, subuh jadi awal pula nombor satu. Kita tengok. Dan itu ramai orang menyangka subuh tu yang pertama. Walhal kalau ikut susunan waktu solat, subuh tengah. Maghrib yang pertama. Isyak, subuh, zuhur, asar. Asar penutup lah. Bila penutup ni Allah kata jaga-jaga. Jaga-jaga. Semua rugi. Apa yang kita buat seharian tu boleh jadi rugi, atau sepanjang hidup kita boleh jadi rugi. Masa kita tu tidak ditunaikan haknya. Jadi hak yang pertama dan utama itu adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Itu hak yang paling utama dalam hidup kita. Sepanjang nafas kita ini adalah untuk memastikan hidup kita ini tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. La tusyrik billah. Dan kita lihat bagaimana ibadah rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan fardu haji dan umrah. Itu kemuncaknya adalah la syarikalah. La syarikalah. Jadi sepanjang masa hidup kita di dunia ini, Allah bagi masa tempoh hayat yang kita menyangka bertambah tapi sebenarnya berkurang. Kita dah masuk 2024, kita menyangka bertambah tahun. Sebenarnya kiraan dunia ni countdown ke belakang. Dia kiraan makin kecil. Kalau dia bagi nisbah 100 tahun, kiraan dia tinggal lagi 20 tahun mungkin. Sebab 100 dah menghampiri dah. Dia bukan bertambah nombor tu makna bertambah lagi masa, tidak. Bertambah nombor bermaksud berkurang masa. Jadi Allah bagi peringatan yang cukup jelas bahawasanya manusia ini sangat rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita pertama menyatakan iman. Sebab tu kebijaksanaan orang yang bijak itu jemaah sekalian, nak diterjemahkan hidup ini dengan kebijaksanaan itu adalah dengan dia menterjemahkan iman yang meletakkan hidup bersandarkan kepada, kalau iman ni perbahasan pertama tentang Allah, dia yakin kepada Allah, percaya, amantu billah. Amantu billah. Bila sebut tentang amantu billah dia merujuk kepada, kalau dalam perbahasan, kalau kita kaitkan dengan perbahasan sifat 20 dalam syarah Al-Imam Musanusi Matal Umum Barohin, Al-Wujud, sifat nafsiah yang pertama tu Al-Wujud, ditakrifkan oleh Imam Abu Hanifah adalah amantu billah. Al-Wujud isyaratnya adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Disyarahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang Al-Wujud adalah Al-Mawjud, yang ada. Aku beriman kepada Allah yang ada. Yang ada maksud kata dalam hidup kita ni, kita beriman kepada Allah bahawasanya ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, maka masa yang kita gunakan, balik pada masa ni, adalah untuk mengukuhkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu mengukuhkan lagi perbahasan tentang sunnatullah, yakni dengan kita menumpukan masa untuk membina, memperbaiki, memperhalusi, memantapkan perbahasan-perbahasan perkataan, yakni hubungan dengan Allah. Itu hak masa yang utama. Dan bagaimana nak tahu hubungan kita dengan Allah? Kita tak boleh nak nampak, jemaah sekalian. Maka Allah terjemahkan dengan
wa amilus solihat, yang beramal soleh. Nah, amal soleh itu pula diterjemahkan dengan yang pertama, kalau kita lihat itu, kalau disebahkan pada syarat, itu solat. Imaduddin. Jadi, waktu hidup kita ini disusun terikat dengan waktu solat. Tak boleh nak ikat ke lain. Mesti diikat dengan waktu solat yang merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah solat fi waktiha, pada waktunya. Kalau zuhur tu zuhur waktunya itu. Walaupun ada perbahasan rusahnya, kelonggaran. Kalau diwajibkan dosa semua. Bayangkan wajib solat awal waktu agak-agak. Kalau diwajibkan solat awal waktu, berat kita. Tapi Allah ni rahmat Allah Ta'ala. Ni kita nak dah masuk dah ni. Ni mana? Kita berapa malam ni? 29. Kita dah masuk 1 Rejab ni malam ni. Dah masuk 1 Rejab kan? Belum kan? Besok kan? Sekarang malam ni 29 dah. Ke apa? 28. Ikutkan ni 28, 29. Rejab bulan solat. Kalau ikut Allah Ta'ala 50 waktu. 50 waktu ni, kalau kita duk fikir hidup kita, masa kita macam tak ada masa nak buat kerja, nak urus itu, nak urus ini, kita menyangka masa kita urusan ke lain. Walhal kita ingat asal usul balik. Allah bagi masa sebenarnya untuk apa? Nombor satu. Anak kata nak fikir hubungan Allah. Macam mana dia nak bina hubungan dengan Allah? Kita bijak lah. Orang yang bijak, yang waras, pertama dia beriman kepada Allah. Yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, kita jangan buang masa kepada selain Allah. Yang ada hanya Allah. Yang lain, itu hamba Allah, makhluk Allah, kejadiannya. Jadi, perbahasan pula, bila kata membina hubungan dengan Allah dengan, bagaimana nak tahu hubungan itu terbina, kalau ikut syariatnya adalah solat. Kerana ketika Nabi SAW diuji dengan tahun duka dan setapa, kesedihan, kemudian Allah memanggil Nabi nak bina hubungan tu dengan apa? Solat. Isra wal Mi'raj. Allah bagi solat. Solat ni adalah satu hubungan. Kalau orang bertanya, bila lah Allah nak tolong aku? Maknanya dia tak benar-benar menghayati solat. Walhal pertolongan Allah itu ada setiap kali solat. Yakni kita boleh nisbahkan solat itulah pertolongan Allah. Selagi mana Allah izinkan kita solat dan menjaga waktunya, maka pertolongan Allah ada sentiasa dengan kita. Pertama sekali yang Allah tolong adalah jaga solat. Itu. Namun kalau kita perhatikan pula dengan syariat itu mesti akan bermula kepada niat dia, hakikatnya, yakni apa tujuan dia solat itu? Allah untuk sembah Allah. Namun solat itu adalah suruhannya mendirikan solat apabila dirinya benar-benar menghayati bahawa dia itu hamba Allah. Bukan sebab solat ni ada masa lapang. Bukan kerana dah senang. Bukan kerana susah. Kerana Allah. Maka membina hubungan dengan Allah SWT itu dengan lihat dengan syariat. Dan daripada solat itu, apabila bermula dia dengan iman, sudah pasti yang memberi kesan kepada hubungan dia dengan Allah itu adalah membentuk sikap dia, perangai dia. Maka di situlah terjemahan kedua hubungan yang akan dibina apabila nak tengok bagaimana hubungan dia dengan Allah, maka dia akan tengok hubungan sama manusia, hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan barang siapa yang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan ada masalah dengan manusia. Dia takkan nak ada masalah dengan manusia. Sebab apa? Bagaimana dia nak berhubung dengan Allah di saat hatinya tengah sakit hati, tengah resah gelisah, tengah tak puas hati. Allah tak pandang. Allah nak memandang hati yang tenang. Hati yang tiada resah gelisah, maka dia takkan ada masalah dengan manusia lah. Dan dia tak nak ada masalah dengan manusia kerana dia nak menjaga hubungan dengan Allah. Itu tujuan dia. Maka menjaga hubungan dengan manusia itu bukan nak menjaga manusia, tapi nak menjaga hubungan dia dengan Allah. Dia tak nak bergaduh tu sebab nak jaga hati dia. Jangan hati dia tak puas hati sebab nak jumpa Allah, jangan nak solat.
Nampak? Dia terikat dengan solat. Takkan dengan solat datang hati tak puas hati. Dan bila saja tak puas hati itu, maka terikat pula dengan qada dan qadar. Kamu tak suka dengan apa yang telah aku takdirkan atas kamu. Ditakdirkan jumpa orang yang tak betul, ditakdirkan itu orang tak senang hati, orang itu orang macam-macam lah benda tak kena dengan hati kita. Sedangkan itu semua adalah ujian untuk kita. Bisyarri wal khair, Allah uji wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah uji baik dengan buruk, buruk dengan baik. Allah mulakan bisyarri wal khair, buruk dan baik. Dia sebagai ujian. Jadi orang yang nak menjaga hubungan Allah, dia nampak yang ada hanya Allah al-mawjud, yang ada hanya Allah, dan dia beriman yang ada bahawasanya hanya Allah, maka dia tidak akan berbuat masalah dengan hamba Allah. Tak nak masalah. Sebab tu orang yang hubungan baik dengan Allah, dia cepat memaafkan. Tak apa. Tak apa. Sebab apa? Sebab memaafkan itu sifat Allah, bukan sifat kita. Jadi membawa hati yang memaafkan bila jumpa dengan Allah yang Maha Memaaf, jadi kena. Sebab tu Allah SWT puji Nabi SAW dalam peristiwa Taif sebagai contoh. Allah puji dengan sikap, sifat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, begitulah hak waktu yang hendak ditunaikan itu adalah dengan kita menunaikan hak yang wajib pada waktu dengan menunaikan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi kalau kita recall balik, masa yang diberikan adalah bukan kita nak urus orang, bukan nak urus benda, bukan nak urus dunia, tapi nak urus masa kita agar kita mampu menunaikan tanggungjawab kita pada Allah dengan menjaga manusia, menjaga makhluknya, menjaga apa yang telah dijadikan olehnya. Ini barulah nampak satu tujuan. Kalau tidak, dia akan nampak bahasanya begini. Dia berpecah-pecah pandangan, nak jaga itu lagi, nak masak lagi, nak jaga anak lagi, nak kerja lagi. Dia nampak macam banyak pecahan. Akhirnya, berpecah-pecahlah pandangan dia. Tidaklah nampak dia kepada satu tujuan yang sama, yakni nak menunaikan hak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga dengan masa ini, apabila kita melihat kedudukan masa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dinisbahkan dengan keuntungan dan kerugian di sisi Allah. Masuk kata apa di sisi Allah itu keuntungan kerugian, barang siapa yang menggunakan masa dia itu adalah untuk menunaikan hak keimanan dia dengan beramal soleh, dengan menjaga segala suruhannya dan berusaha meninggalkan segala larangan, keuntungan bagi dia. Walaupun dalam hidup dia diuji dengan 1001 perkara, dengan konteks kehilangan, dalam konteks dunia yang dinyatakan kerugian, tetapi hakikatnya dia berada dalam keuntungan selagi mana perjalanan hidup dia menunaikan hak seorang yang beriman, hamba Allah. Baik. Maka di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seorang tentang manfaat 5 sebelum 5. Malah diperincikan pula masa itu. Dalam waktunya itu dipecahkan. Waktu itu dipecah-pecahkan kepada 5 bahagian, kata Nabi SAW. Yakni waktu muda sebelum datang waktu tua. Syababak qabla hiramik. Yakni waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Bukannya waktu muda tu nak menikmati muda, tidak. Ada masa yang diberi ketika muda, maka ketika muda ada hak yang perlu diberikan. Berbalik pada masa yang nak dijaga hubungan dengan Allah. Waktu muda menjaga hubungan dengan Allah juga, dengan menjaga apa saja yang ditanggungjawabkan pada kita waktu muda itu. Konsep dia sama kalau kita faham. Sebab itu juga dalam hal ini, mas sekalian, kegagalan kita dalam melaksanakan hak waktu ni adalah disebabkan oleh kegagalan kita nak memahami tentang waktu itu. Disebabkan oleh kerana tersilapnya kita menilai kehidupan. Ada tersilap menilai kehidupan. Kita menyangka dalam sementara ada waktu muda ni, kita nak achieve apa yang kita nak. Memang dalam konteks dunia ni, orang pun nampaklah muda ni kena ada benda itu, kena ada ni, kena macam-macam ada. Sebab itu penting berbalik kepada akidah, yakni tauhid, mengenal sifat Allah, wajib-wajib yang ada hanya Allah. Kita ni tak ada. Jangan sibuk hidup nak mengadakan benda yang tak ada.
Cuba kita lihat. Ramai hari ini, bila dia lari daripada sasaran asal dia hidup ni, dia ada kan? Allah ada kan? Bila Allah ada kan, maka kita ni adalah nak menguruskan apa yang diadakan oleh Allah. Tu je. Tinggal lagi bila datangnya pemahaman-pemahaman yang berunsur kapitalis, kebendaan, menyuruh manusia untuk memiliki benda. Maka masa mudanya sibuk habis nak ada benda. Habis. Bila sampai ketika waktu usianya nanti, dia pun tak dapat nak menikmati benda yang diusahakan dulu. Kerana apa? Salah faham dia terhadap perkara dunia ni, kehidupan ni. Dia ingat ada masa muda ni, sementara tengah ada, nak mengadakan benda. Sepatutnya sementara tengah ada, nak mengadakan pahala dengan mempergunakan benda. Ada kaedah dia, jemaah sekalian. Ada kaedah dia. Kita ni, jemaah sekalian, kalaulah dinisbahkan dengan orang kata apa? Reward, ganjaran. Semua orang nak ganjaran dan dia tak kira umur. Kalau setiap orang tahu ganjaran tu satu ganjaran yang bagus, bila ditawarkan ganjaran, semua orang nak. Semua orang nak ganjaran. Daripada bonus ke kan? Bonus dari segi duit ke? Yang paling nampak duit lah bonus kan? Dan apabila bonus tu pula, duit tu pula, ada pula nak pakai keperluannya. Lagilah kita nak. Okay. Masuk kata gini jemaah sekalian. Kalau kita nampak keperluan akhirat itu adalah pahala, mesti kita takkan kira usia kita. Yang kita kira usia ni, kita kira contoh harta, tak ada apa dah lah. Datang saya tak ada apa dah lah. Nampak, dia nampak harta. Kalau nampak pahala, boleh. Saya ni kena cari harta ni sebab apa? Saya nak tambah pahala saya. Tapi kalau mentaliti, dia suruh cari harta semata-mata, bila sampai waktu, malas dah lah saya. Saya tak ada apa dah lah. Tapi kalau mentaliti dia faham tentang waktu muda dia, dari awal dia didik cari pahala, dia tak ada istilah sampai waktu tua, dia waktunya sampai mati. Cuma Nabi ingat waktu muda sebelum tua. Itu satu signal. Tua ni bila sampai tahap lemah ni, make sure pahala je jadi jariah. Patutnya. Bukan sampai ketua cari harta. Tapi di sini waktu muda sampai tua ni, Nabi kata dari muda kena develop konsep jariah. Kita diberi gaji tetap. Semua orang nak gaji tetap, nak pendapatan tetap, nak income tetap. Kalau boleh nak ada setiap orang datang beli. Kalau sale tu, mana nak kalau diberi pilihan. Bagi one shoot 1 juta, lepas tu setahun 2 tahun tak ada income, ataupun nak 100,000 sebulan, maintain. Kita nak 100,000 sebulan maintain. Daripada 1 juta, lepas tu 3 tahun baru dapat projek. 4 tahun baru dapat projek. Baik, kita dapat 10,000 tapi setiap bulan ada. Ramai orang nak tetap. Tapi soalannya, pernah terfikirkah kita? Kenapa kita nak gaji tetap, income tetap? Kerana Allah nak bagi peluang kita sedekah tetap. Allah nak bagi kita peluang. Kenapa Allah bagi kita tetap sihat? Sebab Allah nak bagi peluang kita dapat ganjaran. Ambil. Ni lagi nak masuk bulan Ramadan ni. Tak lama lagi bulan festival. Kita namakan festival lah. Festival pahala. Ingat, yang kita nak pahala ni mas sekalian. Ini pun satu salah faham. Ramai orang menganggap kerja amalan. Memang pada amalan tu lah ada nisbah pahala. Tapi yang nak lebih tepat kerja pahala. Pahala tu. Sebab tu yang ditimbang adalah berat pahala, bukan berat amalan. Amalan tu berat amalan tapi bukan banyak amal. Tu maksudnya tepatnya bukan kata banyak amal. Yang dikira berat amal. Berat ni mungkin dia tak banyak. Tapi amalan yang berat, sebagai contoh para isteri. Amalan dia tak banyak. Tahajud tak ada, asyik terkejut. Puasa sunat pun tak ada. Asyik masak dia kerja. Nak buat masa kan nak puasa. Bang, saya nak puasa sunat nanti. Tak payah. Ingat, orang perempuan jangan. Kadang-kadang ni puasa sunat pun nak minta izin. Ambil uduk, jaga uduk. Ni pun satu perangai orang perempuan. Kat sini. Nak jaga uduk je. Jaga uduk. Apa jaga-jaga? Salam tu berkat tu. Salam suami. Cium tangan suami tu berkat. Ni nak jaga uduk. Kalau suami kata tak payah.
Tak payah. Semua yang sunat kena minta izin suami. Bayangkan, apa nak buat? Yang wajib je dikecualikan. Tapi yang wajib tak banyak. Yang wajib menuntut ilmu. Itu pun taklah sampai tak boleh minta kebenaran nak kena bergaduh dengan suami pula. Tak boleh lah pula. Nak menuntut ilmu, hati kena bersih. Hati kena bersih walaupun menuntut ilmu yang wajib tanpa kebenaran pun tak apa, tapi tak boleh bergaduh. Ilmu tak masuk. Tapi amalan orang perempuan, dia senyum dia. Ciri isteri soleha, hadis sahih. Senyum. Suami tengok walaupun muka suami macam cuka. Sebab tak ada dituntut suami kena muka manis. Tak ada. Yang kena muka manis isteri. Isteri pun marah. Tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh, buat amalan lain. Pergi amalan yang lain. Bila suami tengok muka dia manis, ciri isteri soleha. Kan Nabi kata, antara ciri isteri soleha, ketika suaminya melihat isteri dia, senang hati suami. Ini kena faham, bukan bermakeup saja. Masuk senang hati ni perangai. Macam kita tengok anak kita lah, senang hati tengok anak, perangai dia tu, senang hati kita tengok. Bukan kata makeup. Ni kau jenuh lah Ustaz, apa nak makeup ni lagi. Inilah yang ada. Dia bukan sekadar makeup, perangai. Tapi amalan orang isteri satu kan. Berwajah manis di hadapan suami. Jaga yang wajib dah tentu ya. Perbahasan wajib ni dah tentu. Solat, puasa, maruah. 3 jaga. Maruah jaga. Jangan murahkan diri. Lah ni payah ni orang perempuan, orang lelaki pun ya Allah kadang-kadang tak terjaga maruah seorang isteri. Maruah ni salah faham gini, dia ingat bila seorang isteri ni dah menutup aurat, dah jaga maruah. Belum lagi itu aurat yang wajib. Yakni yang kena jaga maruah ini adalah sampai tahap orang tak persoalkan, sini ke suami dia jaga isteri ni? Kata cala maruah suami tu. Jaga maruah tu. Maruah diri dia sehingga tidak memalukan suami dia. Maka kalau tak nak memalukan suami, jangan mudah dilihat lah. Lagi senang, tutup lah, langsung orang tak nampak. Habis cerita. Jadi jangan mudah dilihat. Benda mahal kan? Nak jaga maruah ni jangan mudah dilihat. Dan maruah ni perbincangannya mahal. Nak ceritanya amalan isteri itu yang berat, pahala. Jadi yang nak dikejar tu pahala. Jadi waktu muda Nabi kata sampai waktu tua, jangan sampai tua nanti takut tak sempat nak buat pahala, tenaga dah tak ada. Sebab nak buat pahala ni kena tenaga ya mas sekalian. Kena guna tenaga. Dia bukan semudah yang kita duk tak nampak buat duit kena guna tenaga. Dah buat pahala pun kena guna tenaga. Mana ada free-free je pahala. Pahala tak free. Duduk saja pun dengan tenaga. Kalau sakit dah tak larat, duduk pun tak larat. Amin. Tak larat nak duduk lah kata. Terduduk je. Tapi kalau tengok, kalau pergi mas sekalian, azamlah niat Allah bagi rezeki dan amin ya rabbal alamin. Kita buat 10 hari dekat Haramain. Puasa. 10 hari tu tengok geng-geng depa itikaf, depa punya itikaf punya fahaman dia 10 hari duduk tak keluar masjid. Kita kalau masuk solat tu memang tak ada tempat dah, sama semua dah ada tempat dia. Pentah jadah dia terus, bawa beg dia, duduk dalam tu. Tak keluar lah. Kalau keluar pun main usum jaga, kau jaga tempat aku tu. Dia macam itu. Saya pergi tu Allah rezeki Allah, alhamdulillah rezeki Allah Taala mudah-mudahan dapat lagi, dan saya doa aja masuk dapat. At least kita merasa sekali beraya bersama Nabi SAW. Niat macam itu. Dapat ya Allah. Memang satu nikmat yang besar. Tapi saya tengok yang duduk tu, nak bagi tahu duduk lama pun jangan main-main tau. Sakit pinggang tu. Tapi dia boleh relax kalau duduk macam tu. Ya Allah. Kita pun duduk kejap, nyunjuk dia bangun, dia tegak, dia relax. Pengakuan. Tu kalau tak ada tenaga yang cukup kuat tu, jangan.
Jangan ingat tenaga tu perlu pada diri. Duduk pun perlu tenaga. Baring pun perlu tenaga. Semualah penuh tenaga. Kalau dia tak bertenaga, baring pun bersalah. Baring bersalah, bangun bersalah. Tu sebab kata duduk sebab tak kena. Tu kata duduk sebab tak kena kalau dah sakit. Nisbahnya gitu. Yang kedua Nabi kata sihat sebelum sakit. Dia kait dengan Nabi kata masa waktu sihat Allah bagi muda, bagi sihat. Lagi sekali, bukan kita nak memikirkan apa benda yang kita nak ada. Dia ada perkara yang perlu diperhalusi. Sebab tu dalam perbahasan hakikat kehidupan ni, kita membawa perbahasan menggabungkan dunia akhirat ni. Sebab kita memerhatikan bahawa dari awal kita membincangkan tentang kebenaran, siddiq. Yang ini kita tukarkan dunia terus jadi pada akhirat. Jadi tak ada masalah untuk membincangkan. Yang ada masalah nanti dia pergi sini. Macam tadi lah perbincangan. Muda-muda memikir pasal harta, bila dah berusia dah tak larat, kata tak payahlah nak ada apa lagi. Tu salah tu fahaman macam itu. Yang sepatutnya dari muda tu memikirkan pahala lalu perlukan harta. Apa harta yang kita perlukan untuk supaya kita tua nanti? Harta tu pahala untuk kita dah. Relax. Haji, relax ke? Nak apa lagi ni? Semua pahala mengalir ni. Kita boleh kata gitu pahala mengalir. Bolehlah berdasarkan Nabi. Hadis Nabi SAW. Duit kita dah masuk tetap akaun di suara kita ni. Setiap bulan 200. Agak-agak 200 macam tak memberangsangkan 200. Kita up 500 sebulan. Macam mana aku nak kerja supaya 500 ni boleh jadi 1000? Up 1000 sebulan. Patut itu mentalitinya. Bukan mentaliti. Dah tak ada apa. Dah lah nak bagi dah. Kita memikirkan kalau dah biasa kita main sedekah 100. Kita main 200 pula. Cuba itu. 200 dah macam tak terasa sangat lah nak sedekah 200 ni. Macam dah mudah sangat sedekah 500 pula. Nak gagak 500 ni macam dah biasa pula. Sedekah 1000. Dan yang paling penting, konsisten 1000. Duk fikir, macam mana boleh bagi 1000 konsisten ni? Fikir cara. Tu sepatutnya bukan fikir cara macam mana ada saving tetap, nanti apa-apa sakit senang, nanti kan ada ni senang. Ada banyak salah fikir, malah kadang-kadang boleh jatuh syirik. Sebab menjamin masa depan dengan duit. Salah. Yang menjamin masa depan rezeki. Rezeki itu Allah, bukannya harta, bukan benda, bukan selain dia. Tapi kita kena fikirkan. Daripada sekarang tuan-tuan, mana yang ada duit ni saya sarankan lah. Buat cepat-cepat. Konsep bukan kata orang biasa ibah ni, ibah nak beri kat hidup, kat mati belum tentu. Kadang-kadang ni saya jumpa beberapa perancang kewangan ni kan. Dia kata dia memandangkan yang hidup, supaya yang hidup ni ada duit, yang hidup ada duit. Betul. Saya kata yang mati dapat apa? Menung dia. Ya saya juga kan. Kita meninggalkan yang hidup 1 juta. Yang mati bukan yang mengalir juta tu pahala kat kita. Kita bagi free je kat dia. Oh betul fikir dia. Patutnya dia dah nak juta kau nak kau cari sendiri. Juta ni aku nak pakai. Pakai. Buat apa dah mati? Siapa kata tak pakai? Siapa kata dah mati tak pakai duit? Siapa kata? Siapa cakap macam tu dia mata duitan. Dia tak fikir siapa pahala. Walah dah mati pun pakai duit, malah matilah pakai duit pun. Pakai apa? Pahala jariah. Ni duit emak. Kau jangan usik duit ni Ni aku kerja penat-penat waktu muda, duit ni aku nak pakai time mati. Mak aku mati pun pakai duit. Ya. Engkau cari duit lain. Aku bagilah sikit untuk kau. Tengah hidup tu bagi ibah siap-siap. Mati, terus jadi wakaf. Habis kita. Dah tak ada gaduh. Mana duit arwah wakaf dah? Okey. Dah. Tu saya masalah. Anak pandai lah. Tak ada kerja aku hidup nak nyara kamu. Di Masjid Nurul Islam Nurul Islam Ampang Ilir lah. Saya mengajar situ. Lama lah mengajar. Tuan-tuan tu saya pecah rahsia lah. Benda baik kan, kita cerita lah. Separuh daripada kos pembinaan masjid tu asalnya, awal tu, dia ada seorang jemaah ni, hamba Allah ni, dia wakafkan 5 juta. Harta arwah dia, arwah suami dia meninggal. Dan dia kata wakafkan 5 juta ke masjid ni. Sebab tu mereka tu self funding. Dia ada ibu duit. Nah, ibu duit tu ada orang yang betul-betul. Kita perlu orang macam tu Imam sekalian. Kita perlu ada orang yang seperti zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sanggup dan berani
jadikan duit dia jariah untuk dia. Kita jangan main takut sikit-sikit. Ni ceritanya ada je mas sekalian. Yang tak ada ala kulihan. Tapi inilah semangat untuk kita ada duit. Betul. Kadang-kadang semangat ada duit untuk ke lain. Dia gunakan Islam tapi tak ke Islam. Hari ni isu boycott bagus, membuka mata kita sebenarnya. Kalau siapa yang perhatikan. Tapi tahulah, rasa tak tahu ada orang jadikan ni sebagai orang kata apa, batu loncatan untuk kita berfikir. Kita marah depa, contoh McDonald lah. Saya sebut ni sebab dia memang ada kan. Dia declare, walaupun dia kata tak declare, sekali dah keluar lah declare. Dan beberapa company yang lain lah yang declare sumbang ke Israel, betul? Okay, sekarang ni berapa company yang declare kita sumbang ke Islam kat company kita? Zakat tertubak. Zakat tu satu bab. Itu yang wajib. Tak Ustaz, kita tak nak riak. Ni bukan soal riak ni. Kalau dalam infak, dibolehkan untuk bagi tahu. Kalau tak, macam mana kita tahu harta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bagi semua? Macam mana kita nak tahu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bagi tenaga Bi'rul Rumat? Ni bukan soal riak, mas sekalian. Riak ni, duduk seorang pun riak jadi. Ni ada satu kesungguhan untuk kita. Di mana harta orang Islam yang betul-betul, contoh macam karya sini. Tengok berapa list karya yang berani tetap tolak didak, auto didak 500 sebulan. Dan cover semua kapasiti sini yang susah. Contohlah ni, karya saya bagi contoh. Sama juga dengan kembali, walaupun kita ramai orang Islam, memang kita kena menyumbang Islam, tapi kita tak ada actual exactly ataupun ikon kalau nak jadikan this company yang betul-betul sokong Islam. Mereka ada, mereka list sampai kita, kita cari mana company yang list kat mereka ni, mana kita list. Tapi kita tak fikir kat mana list company kita yang betul-betul contribute kepada Islam. Zakat cerita lain. Itu solat yang ibarat yang wajib, tak usah cerita. Ni infak. Infak ni sunat. Yang wajib tak usah cerita. Dan memang kena buat. Yang sunat. Berapa company yang sanggup declare share dia 20% untuk development of Islam. Declare. Kalau buat annual return tu apa ke, ada allocation share. This is 10%, 20% didak for Islamic development. Any kind of Islamic development lah, terpulang lah. Letak pool satu crowdfunding. Dan daripada sinilah kita disperse balik ke mana-mana. Nah, satu badan nak uruskan. Katalah kata kita tak Baitul Mal uruskan. Yes, declare company mana yang betul-betul hardcore dalam membantu perjuangan Islam. Company, kalau zakat ni umum je lungguk semua. Dan kita dah dispute satu bila ialah itu rata rakyat semualah akan masuk. Ni yang betul-betul company. Yang kita boleh jadikan macam list company yang menyokong Israel, ni yang menyokong Malaysia pembangunan Islam. Ni tycoon company. Kita tak cukup dengan modal dia bayar zakat. Kita nak pakai modal bayar zakat. Kita nak modal dia betul-betul support pembangunan Islam. Ni patutnya ni tengah sihat ni kata sihat muda ni. Tengah sihat, tengah muda. Kita pulun cari pahala, apa saja yang boleh jadi pahala kita pergunakan dia. Kalau duit boleh jadi pahala, pergunakan duit. Kalau benda ni jadi pahala, pergunakan dia. Itu maksudnya. Bukan gunakan dia kalau ada pahala. Kalau ada pahala. Salah maksudnya. Betul akhirnya bila sakit dah tak ada apa. Bila dah berusia dah tak ada apa. Patutnya waktu itulah kita relax menunggu hasil kita. Saya ada satu tadi sebelum datang kuliah mas sekalian, saya buka sukalah tengok apa medsos ni kan. Dapat input. Satu orang kata apa dia buat apa? Social experiment. Social experiment kan. Dia buat seorang Mak Saleh ni dia minta dia menyamar jadi orang tak ada makan. Dia jumpa seorang ni, dia student. Dia tanyalah dia makan ke tak? Ada apa-apa nak makan tak? Dia kata, tak, saya tak ada. Dia orang India. Jadi nak makan? Nak, tak apa, saya pergi beli. Yang nama dia Prakash, nama dalam. Jadi dia pergi beli roti dengan muffin.
Jadi orang ni nak bayar, tak apa, it's okay. Kenapa you tolong? You tak kenal saya je kan? I'm tolong people, help others. Itu je. Lepas tu, ni you tak balik ke ni? Dia tanya, dia mana India, you tak balik ke? Ni kan cuti, saya tak ada kos tinggi, 2,000 apa, pound sterling, 2,000. Okay, wait. Sekali yang tadi menyamar tadi tu bagi 2,000 pound sterling. Dia balik. Orang tu jenuh tolak lah. Tapi poin kat sini, bayangkan, kita buat kebaikan simple je, kita tak expect return dia macam itu. Itu baru dengan manusia masalah. Bayangkan dengan Allah SWT macam mana. Kita tak expect dengan kebaikan yang kita laburkan waktu muda kita, waktu sihat kita. Di nombor 3 ni lebih spesifik, waktu berharta kita, kaya kita, waktu luang kita dan hidup sebelum mati. Kita takkan expect apa yang Allah nak bagi. Wallahi, Allah bagi lebih dahsyat daripada apa yang kita bagi. Jadi apa semangat sepatutnya yang membuat kita sentiasa bersemangat kat dunia ni? Allah mengharapkan ganjaran Allah. Betul tu. Siapa lagi yang boleh bagi ganjaran? Tak ada siapa melainkan Allah. Jadi kita buat sesuatu itu, kita berhabis-habis untuk dapat ganjaran. Dan memang itu disuruh. Falahum ajruhum inda rabbihim. Pahala yang banyak di sisi kamu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan takut kebimbangan yang buruk berlaku pada kamu. Jadi makna kata Allah nak test kita je. Macam tadi, dia nak test kita ni, dia nak layan tak orang yang tak kenal. Satu, keduanya, how serious nak layan, jujur mana nak layan. Dia layan sungguh. Sekali keperluan dia itu dipenuhi, dia pun tak expect kawan yang akan bayar tiket dia 2,000 pound sterling. Dia bayar macam itu. Nah, terkejut dia. Satu kebaikan yang kecil, namun di sisi Allah, Allah tidak memperkecilkannya. Sebab tu kita kena betul-betul utilize masa kita terutamanya. Kalau untuk kita generate, kita menandakan kita ni benar-benar beriman, kita takkan, orang kata apa, lemah, putus harapan dengan janji Allah. Setiap perkara ada peluang dia untuk kita generate pahala. Ni kata membina hubungan dengan Allah. Jadi, disitulah Nabi SAW menaikkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu kalau dalam peperangan, berbagai latar belakang usia, Nabi sendiri membawa perwatakan berusia. Nabi start berperang umur 53 tahun je mas sekalian. 53 tahun Nabi start berperang. Wafat umur 63, 10 tahun. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Peristiwa Isra' Mi'raj ni kita nampak nanti. Berusia 50 lebih tahun mas sekalian. Naik Gua Hira. Walaupun tak setiap masa tapi ada waktu. Usia tidak menghalang untuk membina kemenangan, kejayaan demi kejayaan. Sebab tu di sini Nabi letakkan muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum fakir, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan yang paling penting ni, masa hidupmu sebelum masa mati. Ini semua waktu ini diperincikan untuk membina hubungan dengan Allah. Bukan dengan makhluk, bukan dengan benda. Masa muda nak cari benda, dah sihat nak buat apa benda, kaya benda, ada masa lapang benda. Tapi kita pergunakan muda, sihat, kaya, lapang, hidup untuk dia mempergunakan benda. Tu ayat dia. Allah suruh mempergunakan dunia ni. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kamu akan segala ganjaran di dunia ini, apa saja kekayaan di dunia, untuk negeri akhirat. Memang Allah suruh pergunakan dunia ini. Dan jangan kita dipergunakan oleh dunia. Ciri orang yang dipergunakan oleh dunia, dia nampak dunia ni macam dah tak ada apa-apa, dia jadi lemah semangat. Dan mas sekalian, kadang-kadang lemah semangat ni kita letak pada contoh dia sakit, dia berusia, dah orang muda sekarang ramai lemah semangat. Dia cakap apa, dah tak ada apa. Dah saya ni je ada, itu dah tak ada apa dah, saya nak belajar sambung, tu tak boleh, ni tak boleh. Dah jadi mentaliti kebenaran. Sebab tu kita kena bangunkan balik kefahaman mentaliti membina hubungan dengan Allah dengan mempergunakan benda untuk meraih ganjaran dia. Itu sebenarnya. Kalau ada masa, gunakan masa. Kalau data, gunakan data.
Kata kuncinya, apa saja yang boleh dipergunakan, kita pergunakanlah dunia ini. Kalau tak mempergunakan dunia, kita akan dipergunakan oleh dunia. Atau ayat dia, salah satu je. Kalau kita tidak mempergunakan dia, kita akan dipergunakan oleh dia. Apa ciri dipergunakan oleh dunia? Kita akan sentiasa sibuk dengan keadaan dia. Sibuk hal dunia. Satu. Keduanya, kita akan lemah pula dengan dia. Atau ciri pula dipergunakan lemah ni, dah tak ada apa. Macam hilang semangat, hilang gas. Walhal orang beriman ni, semangat ni bukan di sini, semangat dia di sana, akhirat nanti. Dia tak sabar nak melihat hasil. Dan walaupun kita tidak menetapkan hasil apa yang jadi, namun perbahasannya kita husnuzon dengan Allah. Yang membuatkan kita lemah, rasa tak yakin ni syaitan, iblis. Dia suka meniupkan was-was dalam diri kita, kita tak layak untuk mendapat ganjaran dia. Walhal Allah Ta'ala ni maha pemurah lagi maha mengasihani. Allah maha pengampun. Allah maha. Kalau kita lihat macam program-program social eksperimen ni, orang-orang baik kan, baiknya orang ni, boleh dia bagi orang tak kenal tu 2,000, boleh, Allah lebih lagi. Kita kena lihat Allah tu maha baik. Baik sungguh Allah ni. Lagi dengan orang beriman dan beramal lagi ya, Allah sangat lembut dengan orang yang beriman. Tinggal lagi manusia yang suka konfront dengan Allah. Dia suka bertentang dengan Allah. Allah suruh A, dia nak B. Itu kehendak nafsu dia. Apa Allah tahu, di pengetahuan Allah tahu, tapi kerana manusia yang terhijab dengan kekuasaan Allah, akhirnya dia tunduk dengan kehendak nafsu dia. Jadi sebenarnya yang mulia Allah Ta'ala, maka di sini melihat kepada Allah Ta'ala itu memperuntukkan masa untuk kita agar kita mampu mempergunakan masa itu dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapat segala apa yang dijanjikan oleh Allah di dunia dan menuainya di akhirat sana, insya-Allah. Baik, itu saja perbahasan kita pada malam ini. Kita akan sambung pada sesi akan datang dalam bab yang terakhir dalam bab bahasa hakikat kehidupan ni, yakni tabligh keseimbangan, wasata. Bila kita dah ada nampak hal tuju masa ni untuk apa, maka di sana ada satu perbahasan, kita akan jadi orang yang seimbang, firm, sumastaqim. Kita tahu dah tak terfikir-fikir Kang nak buat apa, untuk apa, nak apa lagi. Dia tak ada nak apa lagi. Ada satu viral tu, tapi dah ada orang respon dah lama dah, bulan lepas ke apa, cerita tentang nak apa lagi lah. Dia bagi ceramah, dia kata apa, nak apa lagi tuan-tuan, dah busi ni, tak payahlah cari dunia lagi tuan-tuan, katanya. Kita ni kena fokus ke akhirat lah. Sekali datang satu jemaah yang tak berapa nak adab ni lah, dia bangun tuan-tuan, ustaz boleh dah cakap, ustaz ada kereta mewah berapa, tu memang tak ada adab lah cakap gitu. Terdiam ustaz tu, balik awal ustaz tu. Yelah, nak apa lagi tuan-tuan. Kita betul juga tu. Kita tengok dulu sisi lah kan. Betul satu sudut. Kenapa kita kata macam kita nak apa lagi? Patutnya kita bagi semangat kita ni selagi hidup tuan-tuan. Macam tadi lah, kita akan pergunakan. Kita masih ada masa lagi. Dunia ni dipergunakan untuk akhirat. Selagi mana ada dunia, pergunakan dia. Itu patutnya. Tak kisah tuan-tuan akan kita terbang ke helikopter, lantak lah tengok depan tu lapang, nampaknya nak buat helipad ke apa kan. Surau kita ni kan, nampak boleh buat helipad ke. Tapi saya nampak ni, insyaAllah ni malam-malam Jumaat ni, Maslihan ni, rasa surau ni akan beranjak ke depan nanti, jadi besar, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Besarkan dia. Kita anjak dia ke depan nanti. Tengok tadi saya tengok, lapang ni, boleh buat lagi ni, besar ke betul-betul. Ini boleh buat dewan sini, betul sewa kat duduk sini, bayar kat sini. Mana saya tempat untuk kahwin, mati purpose hall sini. Sana satu side tu boleh buat dewan cantik tu, surau kita. Wallahualam. Jadi macam itu. Jadi mudah-mudahan lepas ni masuk bab yang terakhir ni, kita membincangkan tentang istiqamah dan hidup bermanfaat, tabligh dalam bab keseimbangan dalam kehidupan. Wallahualam. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dan penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan peribahasa kita pada malam yang penuh barakah ini. Perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallah wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.